Assalamualaikum. Bersama lagi kita. Hari ini saya juga ingin mengucapkan anda semua semoga sihat, sejahtera hendaknya. Bersama saya di Suara Hati dan Kuintan. Kalau orang kata di weekend ni tak ada apa nak buat, dengarlah celoteh saya ni. Kita kongsi sama-sama. Cerita-cerita yang boleh kita imbau kembali. Sebab kadang-kadang ni kita lebih ingat cerita lama, seronok, bersembang dengan kakak saya, dengan kawan-kawan. Kita cerita, kalau kita ada kawan lama, kita akan cerita kisah-kisah kita yang lama. Ini saya berperingkat, saya akan cerita waktu zaman saya kecil-kecil. Lepas tu belasan, lepas tu naik ke atas. Mungkin zaman saya dah tua, tak tahulah sampai habis. Selama mana agaknya habis cerita ni kan. Jadi buat hari ni saya nak sambung cerita saya yang dulu minggu lepas kita mengatakan saya balik ke Gombak, ke kampung bapa saya, Kedah, Alustar. Kali ni saya nak bercerita yang di mana saya kecil-kecil, kan saya selalu cerita yang saya ni suka berniaga, saya suka simpan duit, saya suka orang kata buat apa sajalah yang seronok, boleh nak berniaga je, duit je boleh kumpul, dah bayang macam-macam dah. Nak kumpul duit, nak cari duit untuk beli ni. Nak kumpul duit, nak simpan ni, jual ni untuk beli ni. Saya suka macam tu, berangan-angan macam tu. Kakak saya selalu cakap, kau ni suka berangan. Saya kata tak apa, because angan-angan ni akan menjadi kenyataan kalau kita usahakan, kalau saya usahakan. Saya selalu cakap dengan kakak saya selalu marah dengan saya, suka berangan. Jadi bila kalau kita cerita yang pasal saya kata mak tua saya tadi tu, Bahiram nama dia. Bahiram ni meniaga anak beranak dia ni pun business minded. Orang kalau orang Minang ni dia suka berdagang, katakan. Jadi makcik saya ni, mak tua saya ni, anak-anak dia ramai. Memang ramai anak-anak dia. I think saya rasa berapa orang ni, I think more than 10 people yang memang ramai. 1, 2, 3, 4. Okay. Yang sulungnya Jara, Kak Putih, Kak Incum, Kak Timah, Abang Ali, Kak Suria. Saya ada Sani, Omar, Ijo. 9 orang. Itu yang ada lah. Kak Munah, 10 orang. Itu yang ada. Kalau yang dah tak ada tu mungkin ada kot yang meninggal. Bayangkan kalau dulu ni sekali anak ramai, orang kata. Saya sebenarnya suka anak ramai-ramai ni. Tapi usaha untuk mendapatkan anak 1-2 yang saya ada sekarang ni pun susah. Sebab saya ni susah. Jadi itulah dia. Sebab mak tua saya ni anak dia ramai. Kalau di Coket tu, dia ni meniaga, dia panggil berdagang. Di Coket ni, dia berjaga dengan berdagang ni. Dia ni jual bahagian sayur-sayur belah dalam kat Coket. Kalau dulu kita datang Coket Road tu, kalau zaman dululah 70-an atau 80-an ada lagi ke? Sekarang dah lain dah. Sekarang kalau you nak pergi macam beli barang-barang basah, sayur dekat luar malam-malam saya pergi kan. Tapi zaman saya dulu dekat dalam. Kalau ikan di bahagian luar, macam dia orang pasang kemah ikan. Kalau nak beli sayur atau daun pisang, you kena masuk dekat dalam bangunan tu. Jadi mak tua saya ni, dia ada daun pisang, macam pucuk ubi, sayur, segala sayur lah. Jadi saya ni nak tolong mak tua saya. Nak tolong mak tua saya dengan Kak Ara ni. Saya punya sepupu ni. Kita meniaga kat situ. Dia bayar saya dengan Kak Suria ni. Kak Suria dengan Kak Ara, mak tua saya. Dia bayar RM2 sehari. RM2 sehari dan tambang balik dan datang. Dia pergi. Lepas tu saya pula, kalau pergi kata saya sekolah petang, saya akan datang pagi naik bas mini. Maknanya ke subuh pagi tu saya dah keluar pergi Coket. Pergi, bayangkan umur saya masa tu 9 tahun saya dah berani pergi naik bas, lepas tu balik saya pergi sekolah. Kalau sekolah pagi, balik sekolah saya akan pergi kat mak tua saya tu. So dia orang tutup macam mana balik dalam pukul 6 je, pukul 5, pukul 6 macam tu lah. Baru habis tutup kedai. So masa tu saya ingat lagi masa kat Coket, Pak Cik Yahya yang jual daging tu,
Kat depan tu ada India tu, Manikam namanya. Baik sangat India tu, Manikam. Lepas tu ada satu lelaki Cina ni, dia jual daging juga. Dia suka kacau saya. Saya lupa nama dia, saya tak ingat dah. Kalau lalu situ, dia kata, my girlfriend lah, dia kata. So masa tu it's so muhibah. India, Chinese, Malay, kita berniaga sama-sama dekat situ. So we see each other almost every day. Saya pula kalau naik bas tu, kita naik bas mini. Saya naik bas mini. Saya ingat nombor dia, nombor 45 kot. Saya akan naik dia satu bas je lah. Naik, saya akan turun di Chowkit. Masa tu 9 tahun ke dalam 10 tahun, saya tak ingat lah. Sebab mak saya ni kalau keluar masa kecil-kecil tak boleh keluar. Bila dah besar tu, kelonggaran tu ada lah, tapi kena bagi tahu pergi mana apa semualah. Itulah dia, saya nak pergi Chowkit, saya nak berniaga. Lepas tu mak saya pula dipersuade oleh sepupu saya tu, kadang-kadang saya pergi dengan dia. Kalau sesekali tu barulah seorang, macam tu. Jadi bila pergi Chowkit tu, seronok lah saya meniaga jering, di Longgok Jering. Saya suka pecuk ubi, saya suka. Lepas tu kalau orang kata time kat situ ada satu kedai tu, saya ingat lagi, saya suka sangat ais kacang dia. Satu Longgok kedai. Sampai sekarang saya tak dapat rasa yang sama masa tu kat Chowkit. So dia ada jual ais kacang, cendol dan ais kacang. Lepas tu ada satu kedai tu pula, kedai dipanggil kalau nasi padang. Nasi padang ni saya suka apa tahu? Dia punya ayam goreng. Diorang ni adalah ikan semilang, ikan keli. Daripada dulu saya tak suka sangat ikan-ikan, saya kurang pada ikan. Sekarang ni lah baru belajar kan. Sekarang ni bagi apa pun saya makan, janji halal, saya tala je semua kan. Itu yang saya jadi comel montel sekarang ni. Lepas tu masa tu saya makan dekat situ, suka ayam goreng peha bercili di Padang. Benda-benda lain ni saya kurang. Kat belah-belah dalam tu saya boleh, kadang-kadang bila saya imbau kembali keadaan tu, saya boleh, I can even smell tau dia punya orang jual baju dekat sini. Saya boleh bau dalam ingatan saya tu. You see how kadang-kadang mak saya sakit Alzheimer, depression dengan Parkinson. Dia selalu ingat benda yang macam tu lah, benda lama-lama yang dah rekod dekat dalam otak kita. Mak saya dia ingat, macam saya sekarang, saya sihat alhamdulillah, tapi saya suka mengingat benda-benda yang lama. What a journey, my life journey daripada kecil sampai ke sekarang lah. Jadi pada situ saya meniaga. Boleh lah orang kata RM2 tu dapat lah kita mengumpul. Boleh lah saya orang kata lepas tu saya buat sambil-sambilan, jual itu, jual ini. Lepas tu kan kalau bila nak habis-habis balik tu, tapi ini kisah mak tua saya pula ni. Mak tua saya ni baik, tapi dia fierce. Macam tok saya lah, dia garang. Tapi tok saya ni dia tak banyak bercakap, yang saya cerita minggu lepas tu. Tapi mak tua saya ni suka bercakap. Once they get angry, dia macam ada switch. Kalau dia terusik dia punya switch tu, dia akan tak stop. Dia marah saya. Kau dengan my cousin pun, dengan sepupu saya pun kena lah. Semua siapa ada kat situ semua kena. Jadi kita tak boleh hidupkan switch tu. Itu dia mak tua saya. Lepas tu kita orang pula dekat situ, kalau meniaga ni seronok pasal apa? Saya kat situ seronok. Saya tengok macam-macam dulu orang perangai, ada yang menggelikan hati, ada yang rasa kenapa macam ni, seronok. Lepas tu saya kalau sampai pagi, dia panggil situ berjaga, so kita orang akan pergi ke lori-lori tu. Sepupu saya ni akan pergi ke lori pagi subuh ni, first bus saya kena naik dah, pergi subuh sampai situ, kita kena angkat barang daripada lori tu, nak rebut masuk ke kedai untuk dapat yang kata nak serai satu ikat tu, bawa. Kata kalau daun pandan banyak-banyak bawa ke kedai. So dia ambil lah. Dia panggil berjaga. Kena tunggulah. Tunggu barang-barang tu kita nak bawa untuk berniaga. Tapi saya waktu tu kecil, saya rasa kedrat saya ni boleh tahan jugalah. Saya boleh bawa benda tu, pikul bawa masuk. Benda kita seronok kan. So kalau bila balik
Bila balik tu mak tua saya akan cakap, kat rumah ada ambil lah apa sayur-sayur nak bawa balik tu. Dia kata, ambil. So jadi ambil lah mana some sayur, tapi rebung ke apa. Saya tak makan semua tu, tapi bila mak tua saya, sepupu saya bungkuskan nak bawa balik lah. Tapi mana yang satunya mak tua saya ni, mak tua saya ni dia suka maksudnya barang-barang kalau macam sayur dah layu sikit dia tak bagi jual. Kalau macam pucuk ubi, kalau macam pucuk paku dah layu tak bagi jual. So saya bawa balik. Mak saya suka. Sebab apa? Nanti mak saya akan buat rendang pucuk paku ataupun rendang pucuk ubi. Dia campurlah dengan cendawan kukur dia panggil. Kalau buat masak lemak tu pekat-pekat, lepas tu dia taruhlah ikan bilis, nanti dia akan buat kering-kering. Sedap. You masa kecil dulu I tengok, tak nak. Tapi bila dah berumur ni kan, tekak tu dah makan segala macam yang nikmat yang saya tak tahu dulu-dulu punya sedapnya. Saya kalau nak tahu belajar makan-makan macam ni bila saya jumpa suami saya. Sebab suami saya suka makan. Bapa mentua saya suka makan. Jadi makan ni kalau benda kampung daknya macam tempoyak. Daripada situ sebab saya pernah kena, saya itu tak makan memilih. Jadi saya kena appendix. Jadi semua takutkan saya. Dia kata ini sebab tak makan sayur, ini sebab tak makan ini, sebab itu ada penyakit appendix macam ni. Jadi daripada situ saya belajar. Rupanya jering ni, patai ni sebenarnya sedap. Segalalah sayur ni sebenarnya. Sebab itu saya, anak-anak saya ni pula kalau makan tu diorang kalau saya suruh cuba, diorang cuba. When they like it, dia makan lah. Kalau tak suka, dia kata dia kurang lah. Tapi diorang kalau saya kata cuba sayur kena makan. Tapi kita lebih kepada zaman sekarang ni saya suka makan sayur fresh yang tak perlu dimasak macam ulam ataupun salad, you know. Tu balik kepada cerita pucuk paku tu. Memang sedap. Bila cerita macam ni rasa macam nak buat pula. Kan pucuk ubi. Sekarang rumah saya ni sekarang saya dah tanam pucuk ubi apa semua senang. Saya nak je tunggu dia cepat lebat tau pucuk ubi ni. Ambil je saya buat. Jadi sedap lah kan, senang. Itulah dia duduk kat Chowkit. Jadi saya bawa balik. Saya dulu lah kita budak kecil kan, kalau pergi berniaga kat Chowkit tu kena pakai seluar pendek. You nak berlari nak apa, you kena pakai seluar pendek. Kalau seluar labuh pun orang kata susah. Budak kecil kan pakai seluar pendek berniaga. So balik kalau ada seluar saya lama-lama tu saya akan potong lah macam atas lutut tu jadi seluar pendek untuk nak berniaga kat dalam pasar tu. Senang. Nak pergi sana nak pergi sini. Jadi bila balik bawa benda-benda macam itu, saya akan bawa balik rebung. Jadi bila you duduk Chowkit satu hari, you bayangkan bau apa? Bau segala jering ke, tak tahulah bau apa benda. Nak kata pahit pun tak tahu. Nak kata, dia bukan bau busuk macam asam tau. Dia macam pahit tau. Saya tahu kadang saya balik tu, saya akan kejar bas. Saya akan bawa segala benda yang nak bawa balik tu. Nanti orang kat sebelah yang duduk bas mini tu akan duduk dengan saya berdiri kan, akan pandang saya tengok hidung dia kembang-kembang je. Agaknya dia kata, mesti dia bau saya ni, bau rebung lah, bau ikan masin lah, bau sayur tak bau kat dalam tu daging lah, macam-macam ikan lah tu, macam-macam bau lah kan. Agaknya kalau saya duk bayang kadang-kadang bila saya dah menyanyi, saya dah orang kata so called, orang kata popular, tapi saya tak pernah rasa, saya tak tahu beza popular ke apa. Saya adalah saya mana-mana pergi pun saya tak ada rasa I'm a star, I must behave like this, I must be here, I must walk like this, macam itu tak ada. Saya tak ada. Saya sama. Di luar penyanyi ke apa, itu career kita. So jadi agaknya saya kata, agaknya kalau lah orang yang dekat dalam bas ni, saya duk fikir bila saya dah macam ni menyanyi ada piring hitam, kalau dia tahulah saya yang bau busuk tu macam mana agaknya, mesti dia kata, penyanyi tu dulu naik bas mini pergi ke Chowkit hari-hari. Kadang saya jumpa orang tu selalu sebab bila time jumpa tu orang tu akan waktu yang sama. Jadi macam pernah jumpa lah. Jadi dari situ kita kata, kalau dia kata dia ni pernah dulu bau dia satu macam naik bas.
Because dia tak tahu yang saya meniaga ke, saya bekerja ke apa ke. Dia tahu, saya ingat mungkin saya pergi pasar bawa benda tu. Itu dia cerita saya waktu di Chowkit dulu. Tapi seronok. Tapi sekarang saya tengok kalau nak pergi Chowkit, you nak beli benda-benda macam tu, dia dekat luar saja. Kalau you pergi malam lah. Sekarang ni malam kan. Waktu zaman saya dulu kat dalam. Kat dalam. So, saya pernah duduk kat Chowkit tu, kalau kita nak tidur, meniaga di atas macam letak barang. So, kita nak tidur ke, nak terbaring tu, bukan kita ada macam atas tu tahu saya bawah tu just to sleep. Just to sleep kat situ. Agak-agak dapatlah dalam, kalau tak ada orang meniaga ke apa kan. Itulah saya kata dulu, satu cili, satu longgok tu RM1. Kalau yang ini seikat, 40 sen, 45 sen. Kalau daun pisang, mak tua saya ni memang daun pisang lah. Tapi kat Chowkit tu, kalau dia boleh difikirkan dulu, memang dekat luar tu sepupu saya, dekat sini sepupu saya kat Chowkit tu. Orang kata memang family je lah. Yang ini jual yang ini. Yang ini jual ini. Yang ini kedai dia kat sini. Kadang jual benda yang sama tapi kedai banyak di situ. I think dalam 3, 4, 5 boleh kat saya tak susah nak kira. Sebab mana pergi jual buah? Sepupu. Jual yang ini sepupu. Macam tu lah. Jadi itulah dia cerita sepupu-sepupu saya dengan mak tua saya waktu saya di Chowkit. Jadi saya nak kongsikan pengalaman ni macam mana saya, insyaAllah kita ni lah orang kata, tak takut ke dulu-dulu pergi ke Chowkit naik bas apa. Alhamdulillah. Saya ni orang kata dulu macam membabi buta buat benda ni seikhlasnya. Mungkin alhamdulillah sentiasa dilindungi Allah dengan dapat tak ada apa-apa musibah yang orang kata teruk berlaku pada saya. Jadi itulah cerita saya. Bila saya membesar, saya berniaga di Chowkit. Dan pengalaman saya tu, saya mengingatkan saya kepada muhibahnya kita di situ bersama Manikam, bersama saya nak nama Chinese tu, siapa nama dia? Dia panggil dia lempeng sebab dia kurus kan. Tapi dia baik sangat. Jadi Pakcik Yaya dia jual daging. Saya kat situ lah bersama dengan mereka satu lorong tu, kita kenal. Kat dalam tu Chinese, Indian, Malay, we all like family. Dekat situ. So like the family lah. Kenal antara satu sama lain. Kalau datang pagi tu, selamat pagi, orang makan, dah minum ini. Orang ni hantar orang ni belanja itu, ini tu berniaga. Tak ada bergaduh nak berniaga kata, ni kedai aku kenal aku, ini tak ada. We all together. Jadi dengan itulah cerita saya. Saya harap anda semua terhibur dan kita jumpa lagi di minggu hadapan, insyaAllah. Bye. Aku tabah menempuhi segala